panjang. Saya ada upload beberapa gambar atau snapshot daripada kitab ini ke Facebook yang dibuat. Ada 3 atau 4 page. Siapa yang tu boleh tengok, boleh rujuk daripada situ, insyaAllah. Sebelum saya pergi kepada tafsiran ayat 142 surah Al-Baqarah, suka saya kongsi kepada rakan-rakan sekalian fadilat surah Al-Baqarah. Hari ini saya ceritakan sedikit tentang introduction ataupun mukadimah kepada surah Al-Baqarah. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. La taj'alu buyutakum maqabir. Inna asy-syaitana yanfiru min al-bait alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah." Maksud dia, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu bagaikan perkuburan. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu bagai perkuburan. Kerana apa? Kerana syaitan lari daripada rumah yang dibaca padanya suratul Baqarah. Syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan dalamnya suratul Baqarah. Jadi pesanan Nabi SAW dalam hadis ini supaya kita tidak menjadikan rumah kita seumpama kubur. Kubur tu senang sendiri kan? Tak ada orang berani tinggal dekat kubur. Jadi hidupkan ataupun cahayakanlah rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah. Kerana kalau ikut hadis ini, fadilat surah Al-Baqarah bila dibacakan, syaitan akan lari. Syaitan akan lari. Sebab itulah kalau kita baca dalam beberapa petua untuk kita masuk rumah baru, kalau belajar baru kan, masuk rumah baru, masuk bilik baru, masuk tu kita baca surah Al-Baqarah. Kita biasa nak baca Al-Baqarah, Al-Bil Falaq, Al-Bil Nas kan? 1 minit siap. Kan? Surah Al-Baqarah ni 3 juzuk lebih kurang. Kan? Sejam lebih lah kita baca. Jadi amalkan baca suratul Baqarah. Kalau siapa yang masuk rumah baru adalah kita punya betul-betul je. Antara lainnya kita masuk rumah tu kalau boleh kita azankan terlebih dahulu. Azankan, alaukan azan, alunkan azan dalam rumah tu. Supaya makhluk-makhluk yang mungkin tinggal dalam rumah kita tu sebelum kita masuk, dia pergi cari tempat lain. Dan kalau boleh bacakan suratul Baqarah. Biasa kita buat baca Yasin. Hari Jumaat. Kalau boleh malam yang kita masuk atau malam sebelum kita masuk baca suratul Baqarah secara ramai. Ya, kerana Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim ini, syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan padanya ataupun dalam suratul Baqarah. Yang kedua, Allah kata dalam hadis riwayat Muslim juga daripada sahabat Abu Umamah Al-Bahili, Allah bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha as-sahar." Bacalah surat Al-Baqarah kerana membacanya mendatangkan barakah. Membacanya mendatangkan barakah. Meninggalkannya mendatangkan kerugian. Dan tidak dapat diganggu oleh tukang-tukang sihir. Wala yastati'uha as-sahar. Atau antara kedua juga kalau kita belajar perubatan Islam, surah Al-Baqarah ni antara surah yang terpenting untuk diamalkan supaya boleh mendinding diri kita daripada gangguan sihir. Sihir ni ilmu hitam. Kalau dalam konteks masyarakat Melayu kita macam-macam lah. Adanya santau, adanya macam-macam lah orang hantar perbuatan khainat tu dia hantar makhluk halus dan sebagainya untuk mengancam, mengganggu manusia. Satu lagi hadis riwayat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man qara'a al-ayatayn min akhir surah Al-Baqarah fi lailatin kafata." Sesiapa yang membaca 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah pada waktu malam, nescaya mencukupi baginya. Mana ayat 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah? Amanur Rasul. So, amalkan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Allah kata kafatahu, nescaya mencukupi bagi. Maknanya Allah Ta'ala akan melindungi dia daripada berbagai jenis kejahatan, sama ada kejahatan manusia ataupun kejahatan jin. Itu
Itu ada 3 hadis yang saya bacakan tadi berkaitan dengan kelebihan surah Al-Baqarah. Sekarang kita tengok pada penafsiran ayat dalam surah Al-Baqarah juz 2 bermula dengan saya puluh surah. Amin ada ni kan? Kalau ada pancakan dia tu. Yang ni. Tempat 2 ke tempat 3. Okey. Saya akan bacakan dan kalau boleh kita sama-sama baca. Saya baca dahulu. Rakan-rakan sekalian boleh ikut. Saya akan bacakan potongan-potongan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas. Ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha. Ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Saya bacakan dia punya makna ataupun terjemahan. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas. Orang bodoh antara manusia akan berkata, apa sebabnya yang memalingkan orang Islam daripada kiblat yang dihadap oleh mereka selama ini? Katakanlah wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dan demikianlah kami jadikan kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu umat yang adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia, dan supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Dan tidak kami jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu itu wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul dan siapa pula yang berpaling tadat, yakni berbalik kepada kekufurannya. Dan sesungguhnya soal peralihan arah kiblat itu adalah amat berat untuk diterima, kecuali ke atas orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah. Dan Allah tidak sekali-kali akan mensia-siakan iman kamu
Sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih kepada orang yang beriman. Itu maksud dua ayat ya. Lepas saya tanya soalan berapa jumlah kata huruf Al-Quran. Berapa jumlah huruf Al-Quran semua? Ada orang cari tak? Tak sempat buat assignment sibuk sangat Berapa? Ada orang jawab saja 100,000. The exact number tu kena carilah 100,000 lebih lah, lebih kurang 100,000 lebih. Sempat tengok Nabi SAW menyebutkan bila kita baca Al-Quranul Karim, satu huruf itu kita akan dapat satu hasanah. Paling kurang at least kita akan dapat satu hasanah, satu kebaikan, satu pahala kebaikan. Itu belum lagi digandakan dengan gandaan-gandaan yang menjadi kurnia Allah SWT kepada kita. Mungkin digandakan 10, 70, 300 dan seterusnya. Kita baca tadi berapa huruf? Daripada saya qulu subhanahu sampai dah innallaha bin-nasi la'ufur rahim. Berapa hasanah kita dapat? Kalau ganda 10, kalilah 10. Kan? As simple as that kita dapat pahala ibadah melalui pembacaan Al-Quran. Itu pun dengan apa kita kata murahnya rahmat ataupun kelebihan Allah Ta'ala beri kepada kita tak mahu lagi. Betul tak? Sebabnya ujian yang Allah Ta'ala uji kita tak dapat terus. Pahala hasanah tadi, ganjaran tadi kita tak nampak, tidak dimaterialize di hadapan kita secara fizikal. Cuba kalau kita baca satu hasanah itu turun $1. Diumpamakan bila kita baca, bagi contoh saya qulu subhan sampai dah innallaha bin-nasi la'ufur rahim, katalah huruf ni lebih kurang kan 200 huruf. Kita dapat 200 hasanah. Katakan 200 hasanah tadi terus direct tu Allah Ta'ala bagi cash. Naqdiyah, Allah Ta'ala bagi cash. Habisnya innallaha bin-nasi la'ufur rahim. Kita datang kepala kita $200. Dia tak ada orang Nabi kelas. Dah 24 jam 24/7 baca Quran kan? Sebab dapat cash direct, tak payah pergi kerja kan? Katalah kita baca keseluruhan Al-Quran 100,000 lebih huruf dia, digandakan 10, 1,000 kali 10 berapa? 1 juta kan? 1 juta hasanah. Sebab itulah ulama-ulama saya sebut lepas pun ulama-ulama kalau bulan Ramadan satu hasanah itu satu pahala kebaikan akan digandakan 10 kan? Sebab itulah ulama-ulama dia membacakan mengkhatamkan Quran lebih daripada biasa. Saya sebut ulama Al-Imam Syafi'i 60 kali khatam Quran masuk bulan Ramadan. 60 kali. Maknanya satu hari 2 kali dalam solat. Maknanya kalau 2 kali khatam Quran, dia dapat pahala hasanah 200,000 kali 10 berapa? 2 juta. 2 juta pahala hasanah masuk dalam dia punya account. Satu hari dapat 2 juta. Kalau kita satu hari dapat $2 juta, jadi itu Allah Ta'ala uji kehidupan dunia kita adalah dia khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu yang perform the best deed? Ahsan, bukan hasan. Ahsan ni yang the best, yang paling. Kalau kita baca bahasa Arab, ahsan ni afdal. Disebut tafdhil. Yang paling baik, yang terbaik. Kita diuji kan? Sebab tu oleh kerana kita tak nampak balasan tadi secara fizikal, maka kita seolah-olah kita yakin tetapi perbuatan kita menunjukkan seolah kita tidak yakin. Sebab tu kita malas baca Quran, betul tak? Betul tak? Saya sendiri pun kadang-kadang malas juga. Sebab syaitan datang kan? Sedangkan Quran ni mudah je. Kalau kita tak dapat baca secara mushaf, tengok mushaf kan? iPhone ada Galaxy Note-nya, Galaxy S3-nya kan? Install lah Quran. Nah, ini tidak ada Facebook-nya kan? Tengah jalan, naik tram, naik bas, baca lah Quran 5 ayat, 10 ayat, betul tak? Kita boleh spend hours untuk Facebook, tapi kita tak mampu nak spend 1 hour untuk
our daily Quran recitation. Betul tak? Saya pun reflect diri saya juga lah. Kan? Kadang-kadang duduk depan komputer tu 4-5 jam, tapi 10 minit spend untuk Quran pun susah. Kan? So gunakan kemudahan teknologi yang Allah Ta'ala beri kepada kita, Allah Ta'ala kurnia. Ni nak keluar Galaxy S4 pula ni. Kan? Gunakan untuk manfaat ibadah kita. Di mana-mana kita boleh baca Quran sekarang. Okay. Okay, saya pergi kepada huraian munasabah ayat. Munasabah ni hubungan ayat dengan ayat. Ayat ke-142 suratul Baqarah ini masih lagi meneruskan bicaranya tentang sikap Yahudi yang keberatan untuk menerima kebenaran Islam. Okay, dia berkait dengan juzuk 1 lah. Juzuk 1 daripada tafsir tersebut. Mereka melihat Islam dengan kacamata hitam dan serba tidak kenal. Lalu dikritiknya Islam dan Nabi SAW sepanjang jalan. Ini perangai orang Yahudi, bukan hanya pada zaman Nabi SAW, tapi pada zaman Nabi-Nabi dahulu. Kalau kita baca sirah, orang Yahudi ini antara orang yang di antara kumpulan atau manusia yang menanti-nantikan kemunculan Nabi akhir zaman. Mereka menanti-nantikan munculnya ataupun lahirnya, dibangkitkan Nabi Muhammad SAW. Tetapi bila Nabi dibangkitkan, apa yang berlaku? Bukan mereka nak ikut, bahkan mereka menolak risalah Nabi SAW. Kalau kita baca antara pendeta-pendeta mereka ni, bila diceritakan sifat Nabi SAW dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil, bila lahirnya Nabi SAW, Nabi Muhammad, maka mereka mula melakukan proses tahrif. Tahrif ni mereka meminda, mereka mengubah, mereka membuat berbagai amendment. Mereka ubah kandungan kitab Taurat dan dengan kitab Injil yang merujuk kepada sifat-sifat Nabi akhir zaman. Dalam kitab tafsir ini pun kita akan jumpa, bila sampai masanya kita akan jumpa. So perangai Yahudi ini bukan zaman Nabi, bukan zaman Nabi SAW. Zaman sebelum-sebelum mereka ini pun, contoh kalau kita baca kisah mereka pada zaman Nabi Daud AS, pada zaman Nabi Sulaiman AS, kan? Pada zaman Nabi Musa AS. Kebanyakan Nabi, majoriti Nabi-Nabi ini dihantar, diutuskan oleh Allah Ta'ala melalui jalur Bani Ya'qub. Itu anak cucu cicit Nabi Ya'qub yang kita sebut sebagai Bani Israel. Bani Israel maksudnya Bani Ya'qub, anak cucu Nabi Ya'qub. Israel itu adalah nama Nabi Ya'qub. Kalau kita tengok, majoritinya Nabi-Nabi Nabi Rasul dibangkitkan, ramainya dia mengikut jalur ataupun melalui jalur Bani Israel. Adapun Nabi kita, Nabi SAW, dibangkitkan melalui jalur Bani Ismail, yang mana bapa mereka ni adalah pergi kepada Nabi Ibrahim AS. Itu yang pergi keluarnya Abrahamic tree, tree Abrahamic faith, kan? Asalnya daripada Nabi Ibrahim AS. So perangai mereka ini masih lagi boleh disaksikan pada zaman Nabi SAW dan direkodkan dalam Al-Quran. Saya baca dulu. Ayat ini sekalipun berkaitan dengan kaum Yahudi, namun ia melibatkan juga kaum Nasara dan musyrikin yang sama-sama mempertikaikan isu perubahan arah kiblat dari arah Baitul Maqdis ke Kaabah dan atau Baitillah. Kita akan uraikan lagi ya. Daripada aspek lain pula, ayat 142 ini membicarakan isu pertukaran arah kiblat adalah lumrah apabila berlaku pertukaran Nabi. Sebahagian syariatnya juga turut bertukar. Jika kiblat umat yang terdahulu menghala ke arah Baitul Maqdis, maka tidak semestinya umat ini mengikut dan menghala ke arah kiblat yang sama. Persoalan perubahan kiblat tertakluk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang akan kita tengok dalam huraian ayat 142 ini. Ayat 142 ini lanjutan daripada ayat ke-141 yang membawa terjemahan mereka adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka apa yang telah diusahakan oleh mereka, dan bagi kamu pula apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan dipersoalkan tentang apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ayat ini bagaikan lanjutan bagi mukaddimah pada ayat terdahulu. Itu bukai antara ayat dengan ayat. Pentingnya bila kita tengok istilah bahasa Arabnya munasabah. Munasabah ni hubung kait. Munasabah tu bukan bahasa Melayu
munasabatul ayat, maknanya hubung kait antara ayat.